mendapat sokongan yang turut sama hadir dalam majlis kita pada hari ini daripada Ketua UMNO Cawangan Simpang 3 Sungai Aceh, Tuan Haji Pengulu Samsudin bin Yaakob yang bersama dengan kita. Ini menunjukkan petanda awal kepada kita bahawa PAS yang akan bertanding di Dun Sungai Aceh akan mendapat sokongan penuh daripada seluruh rakyat dalam Dun Sungai Aceh. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat Allah sekalian, majlis diteruskan lagi dengan acara yang dinanti-nantikan, yaitu majlis acara ucapan perasmian daripada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Hassan bin Yusuf Rasah, Pegawai Khas Menteri Besar Kedah, bagi menyampaikan ucapan perasmian dan seterusnya merasmikan Muktamar Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang kali yang ke-32. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah ahkamul hakimin wa arhamur rahimin. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah berjanji untuk membeli dari kalangan orang-orang yang beriman diri mereka dan harta benda mereka, di mana bayaran kepada diri orang-orang yang beriman, bayaran kepada harta benda orang-orang yang beriman ialah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat orang-orang yang beriman akan menjualkan dirinya dan juga menjualkan harta bendanya, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada di dalam perjuangan itu sempat kita membunuh musuh, atau sebaliknya tidak ada kesempatan tetapi terbunuh. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang termaktub di dalam kitab Taurat, yang termaktub di dalam kitab Injil, juga yang termaktub di dalam Al-Quran. Shadaqallahul Azim. Juga saya memetik ucapan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam satu surat yang dikirimkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata yang sedang berada di perbatasan pada waktu itu, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Amma ba'd, ya Sa'ad, usika wa man ma'aka min al-ajdad bi taqwallahi ala kulli hal. Fa inna taqwallahi afdalul 'uddah 'ala al-'adu. Juga di dalam tengah-tengah surat tersebut sekali lagi dipesankan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wa innama yunsarul muslimuna ala aduwwihim bi ma'siyati aduwwihim lillah, walaula dzaka lam yakun lana bihim quwwah li'anna 'adalana laysa ka'adalihim wala 'uddatana ka'uddatihim. Sayyidina Umar berpesan, adapun kemudian daripada itu, selepas daripada memuji Allah dan juga berselawat ke atas Nabi dan ahli keluarga serta para sahabat, wahai Sa'ad, aku berpesan kepada kamu, juga kepada bala tentera di bawah pimpinan kamu, supaya senantiasa bertakwa kepada Allah dalam apa jua keadaan, sama ada sebelum perang ataupun sewaktu bertempur ataupun sesudah bertempur. Kanak-kanak jangan dibunuh, orang-orang perempuan yang tak terlibat dalam peperangan jangan dibunuh, pokok-pokok yang boleh dimakan buahnya jangan ditebang, bangunan yang boleh kita guna jangan diroboh. Pesanan Sayyidina Umar ini, hendaklah kamu bertakwa dalam apa jua keadaan, dan takwa kepada Allah ini menjadi sebaik-baik persiapan di dalam berhadapan dengan musuh. Juga saya berpesan kepada diri saya dan kepada semua Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang, supaya menjadikan takwa kepada Allah sebagai sebaik-baik persiapan dan persediaan di dalam menghadapi musuh. Katanya lagi, sesungguhnya kemenangan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada golongan orang-orang Islam ketika berhadapan dengan musuh adalah disebabkan oleh kerana musuh melakukan maksiat terhadap Allah. Wa innama yunsarul muslimuna ala aduwwihim bi maksiati aduwwihim lillah. Kerana musuh melakukan maksiat terhadap Allah. Kalau bukan kerana musuh melakukan maksiat, ingatlah wahai Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang,
sebenarnya kita tidak ada apa-apa kekuatan. Kalau kita juga turut sama melakukan maksiat, kita kena ingat persiapan kita dengan persiapan musuh. Musuh mempunyai persiapan yang cukup lengkap berbanding dengan persiapan kita. Demikianlah juga jumlah bilangan antara bilangan musuh, strength musuh dengan strength kita tak boleh sama. Dia ramai, kita sedikit. Tetapi ingat, Allah tetap akan memberi kemenangan kepada golongan yang bertakwa ini selagi mana musuh-musuh kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati saudara pengurusi majelis, yang juga merangkap Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang, yang saya hormati sahabat saya Al-Fadil yang berhormat Datuk Ustaz Haji Salehman, Pesuruhjaya PAS Negeri Pulau Pinang, yang saya hormati Saudara Muhammad Hakim bin Muhammad Nur selaku Exco Dewan Pemuda PAS Pusat, yang saya hormati Ustaz Yusni Mafia, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang, yang saya hormati Al-Fadil Usaha Badan Perhubungan PAS Negeri Pulau Pinang, Saudara Maknur Harun, semua pimpinan Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang, semua perwakilan dan juga pemerhati dalam muktamar Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang kali yang ke-32, muslimin dan muslimah yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Pertama sekali, saya mengucap terima kasih kepada Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang yang telah memilih saya untuk memberi ucapan serta merasmikan muktamar Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang ini. Kepada Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang, kita kena ingat di dalam organisasi parti kita bahwa ada dua bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi induk, bermula daripada PAS Pusat, kemudian diikuti dengan dewan-dewan, Dewan Ulama, Dewan Pemuda, Dewan Muslimah, dan Dewan Himpunan Penyokong PAS. Ini adalah organisasi induk. Kemudian turun kepada peringkat Badan Perhubungan Negeri dan Wilayah Persekutuan. Kemudian terdapat pula dewan-dewan yang ada di peringkat Badan Perhubungan. Badan Perhubungan tidak ada muktamar, tetapi Dewan Ulama Negeri ada muktamar, Dewan Pemuda ada muktamar, Dewan Muslimat ada muktamar. Ini adalah organisasi induk di peringkat Badan Perhubungan. Kemudian turun di bawahnya, kita ada PAS kawasan dan melakukan mesyuarat agung setiap tahun.
Dan kita ada 183 kawasan di seluruh negara. Di kawasan juga terdapat Dewan Pemuda, Dewan Muslimat. Ia juga melakukan mesyuarat agung tahunan pada setiap tahun. Dan seterusnya di peringkat yang paling bawah, peringkat yang kita sebut sebagai peringkat akar undi, yang terdapat ahli PAS, semuanya berada di sana. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden, ahli PAS di Cawangan, Rusila. Hasan Razak, ahli PAS di Cawangan, Sungai Tengas. Tidak ada ahli di peringkat pusat, tidak ada ahli di peringkat Badan Perhubungan, tidak ada ahli di peringkat kawasan. Cuma yang ada ahli ini di peringkat Cawangan. Manakala satu lagi organisasi yang dipanggil organisasi pilihan raya, bermula daripada peringkat Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat, mengikut kehendak perlembagaan, Presiden dan ahli-ahli jawatan kuasa boleh menubuhkan jawatan kuasa yang boleh mengendalikan urusan pilihan raya yang diberi nama Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat. Antara organisasi induk dengan organisasi pilihan raya ada perbezaan yang sangat jauh yang perlu dipahami oleh semua organisasi yang ada di dalam PAS ini. Peringkat yang berikutnya ialah Jabatan Pilihan Raya Negeri dan Wilayah Persekutuan yang dipanggil JPM. Ini adalah organisasi pilihan raya. Di peringkat yang ketiga kita ada JPRG, Jabatan Pilihan Raya, Jabatan Kuasa Pilihan Raya peringkat kawasan. Dan kita ada di peringkat yang keempat, yaitu Jabatan Kuasa Pilihan Raya yang dikenali dengan Majlis Tindakan Dewan Undangan Negeri, ringkasnya MTD. Dan di peringkat yang paling bawah, setiap daerah mengundi, kita perlu wujud satu organisasi pilihan raya, yaitu unit peti undi, yang kita namakan, yang kita ringkaskan sebagai UPU. Maka kepada Dewan Pemuda harus menyadari cara kita bekerja. Kalau kita berada di peringkat induk, kita bekerja ada pemilihan pada setiap 2 tahun. Kalau kita bekerja di peringkat Jabatan Pilihan Raya Negeri, maka peringkat Jabatan Pilihan Raya Negeri ini tidak ada muktamar. Sama juga di peringkat JPRG, sama juga di peringkat MTD, dan samalah juga di peringkat UPU. Keseluruhannya, cara kita bekerja bagi menghadapi pilihan raya yang kita tak tahu bila-bila masa, maka hendaklah kita sedar cara kita bekerja ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama, di mana sebelum Parlemen dan Dewan Undangan Negeri dibubarkan, itu adalah cara kerja kita di peringkat yang pertama. Bagi semua urusan, termasuk urusan keuangannya, termasuk urusan daftar pemilih, termasuk urusan pengundi luar kawasan atau PLK. Kemudian tiba pula tahap yang kedua. Maka hendaklah kita sedar bahawa cara bekerja
lebih mencabar kalau dibandingkan dengan tahap yang pertama, yaitu bermula daripada parlemen dibubarkan dan dewan-dewan undangan negeri dibubarkan, hinggalah kepada hari penamaan calon. Mungkin waktu ini urusan pemilih tidak lagi sibuk dengan mendaftar pemilih-pemilih baru, tetapi bagaimana pemilih yang berada di luar kawasan yang disebut sebagai PLK. Waktu ini mesti kita kenal pasti berapa pemilih luar kawasan PLK bagi setiap Dewan Undangan Negeri dan setiap parlemen. Sama ada yang PAS bertanding ataupun yang DAP bertanding ataupun yang PKR bertanding, maka kita hendaklah mendapat maklumat sepenuhnya berapa pengundi luar kawasan di seluruh negeri Pulau Pinang yang boleh kita kerahkan supaya mereka pulang, dan berapa peruntukan yang perlu kita bagi kepada mereka untuk menjaminkan bahawa Pulau Pinang ini dipertahankan dan jangan dibiarkan Pulau Pinang ini tewas sehingga kembali kepada tangan UMNO Barisan Nasional. Begitulah juga tahap yang ketiga. Saya minta kepada Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang ini paham semasa-masanya gerak kerja kita di dalam pilihan raya yang dibahagikan kepada 3 tahap itu. Tahap yang ketiga bermula daripada hari penamaan calon sehinggalah kepada hari pembuangan undi. Kemudian hari pembuangan undi ini perlu mereka yang ditempatkan sebagai ejen pemerhati atau polling agent terdiri daripada mereka yang memahami perjalanan pilihan raya, bahkan terdiri daripada mereka yang mengenali pengundi, supaya pengundi-pengundi yang datang jangan berlaku seperti mana yang berlaku di Dun Banabang, daerah mengundi Sungai Tengas. Orang yang bernama Abdul Razak bin Lebay Mahmud masih boleh datang mengundi, sedangkan Abdul Razak bin Lebay Mahmud meninggal dunia 29 hari bulan Mac, 29 hari bulan Desember tahun 1983. Dia datang mengundi tahun 2004, ditanda oleh ejen pemerhati parti kita bahawa yang bernama Abdul Razak bin Lebay Mahmud itu datang mengundi. Ini menunjukkan bahawa bagi kita yang menjadi petugas di dalam pilihan raya di tahap 3 masih belum ada lagi ilmu yang ada kaitan dengan pilihan raya. Sepatutnya sudah ditanda orang mati. Kalau dia datang mengundi, polling kita boleh pegang dia. Kamu ni dah mati, macam mana kamu datang mengundi? Tunjukkan kad pengenalan kamu. Dia tunjuk kad pengenalan. Kalau kad pengenalan itu gambar dia, nama ayah saya Datuk Lebay Mahmud, waktu itu tarik dia keluar. Dia tak nak keluar, maka keselamatan ialah waktu itulah nak tunjukkan
Kalau tak berani gemuk, jangan panggil anak muda. Saya berani gemuk. Ketua Tempat Kemudi, dia sebut dia ada kad pengenalan. Ketua Tempat Kemudi pun tuan-tuan kena tabuh bagi dia tersungkur di situ. Bagi tahu kepada KTM, ini bukan demokrasi, tetapi inilah yang pernah disebut oleh Daud Samad Terengganu, bekas Menteri Besar Terengganu, yang ini nama dia demokrasi, bukan demokrasi, demokrasi. Apa yang Daud Samad buat? Saya nak bagi tahu kepada anak-anak muda Pulau Pinang. Dia cekak pola baju pengurusi pilihan raya. Dia hempak di atas tanah, atas lantai. Dia angkat kerusi, dipukul dengan kerusi. Bilang semula. Bila bilang semula, setelah lebih daripada 10 kali bilang undi, pukul 4 pagi, SPR mengisytiharkan Daud Samad menang dengan majoriti besar. Ini penipuan yang dilakukan oleh SPR tahun 1959. Tahun 59, bukan tahun 2009. Ini yang saya nak beritahu kepada para pemuda. Tahap bekerja bermula daripada hari penamaan calon hingga kepada pembuangan undi. Tahap yang kedua, tahap ketiga daripada pembuangan undi sehingga keputusan. Hal ini saya tuju khas kepada keselamatan. Ada pengarah keselamatan Nur Halim ada di sini. Yang ni kena buat mesyuarat. Saya bisik dengan Pesuruhjaya, ada peruntukan yang diberi untuk keselamatan. Saya tak mau sebut banyak mana, tapi ada peruntukan. Saya tersifat sebagai pengarah keselamatan dekat pusat. Saya dah turun di Pulau Pinang, tapi saya tak boleh nak bagi nombor di Pulau Pinang. Sepatutnya Pulau Pinang boleh duduk nombor 3, nombor 4, nombor 1 Kedah, nombor 2 Selangor, nombor 3 Pahang. Pulau Pinang saya tak boleh bagi nombor. Saya harap selepas ini keselamatan meningkatkan lagi usahanya, lebih-lebih lagi membuat satu perancangan bermula daripada hari pembuangan undi sehingga kita mendapat keputusan. Saya nak sebut bagaimana kita ketika mana kita berjaya di negeri Kedah pada tahun 2008. Bekas-bekas expo yang berada di dalam Wisma Darul Aman telah pun membawa lagi segala dokumen-dokumen penting. Mereka muatkan dalam kereta mereka. Komputer lengkap bagi satu unit itu, bermula daripada PC dia, monitor dia, scanner dia, hingga kepada TIQUI mouse dia, komplit. Tetapi anak-anak muda yang bersemangat di bawah arahan pada waktu itu Timbalan Ketua Keselamatan Rosli Darus, Kepung Wisma Darul Aman atau Koder Wisma Darul Aman, akhirnya kita berjaya menangkap bekas-bekas exco yang cuba nak mengeluarkan alat-alat seperti komputer dan juga dokumen penting, terutama dokumen yang ada kaitan dengan keuangan, telah berjaya kita tahan. Hal yang seperti ini saya mengharapkan kepada Dewan Pemuda yang memainkan peranan, kerana kita yakin keputusan pilihan raya yang akan datang ini sebagaimana yang disebut oleh Saudara Umar bin Khattab. Apabila kita melihat maksiat yang dilakukan oleh musuh, apa maksiat yang dilakukan oleh musuh? Uang rakyat tidak diagih kepada rakyat, itu satu maksiat. Harta rakyat tidak diberi pembangunan kepada rakyat, itu satu maksiat. Sepatutnya kekayaan yang ada di dalam negara ini, termasuk kekayaan yang datang daripada sumber minyak,
Ia adalah milik punya rakyat. Ia boleh kita agihkan kepada rakyat. Ia boleh kita ringankan bebanan rakyat. Pemuda harus pikir yang ini. Bagaimana kita nak meringankan bebanan rakyat? Kalau kita hapuskan cukai, kita hapuskan pinjaman, tabung, PTN, dari mana hasil yang kita jangka melalui bocor dan bilik setiap tahun melebihi 28 bilion yang ditegur oleh Ketua Audit Negara. 28 bilion ini memang banyak. Sedangkan 28 bilion ini hak rakyat. Kalau kita hapuskan PTN, percayalah anak Melayu ke yang bukan Melayu ke asalkan ia rakyat di dalam negara ini, maka kita bertanggung jawab sekiranya kita dipilih untuk menjadi kerajaan di peringkat pusat. Maka yang akan dapat pertama sekali bila kita hapuskan tabung PTN ini serta hutang yang ada kita hapuskan, anak-anak Melayu akan belajar secara percuma. Kalau ada mereka yang tak faham, baru ni ada seorang guru besar datang ke rumah saya, dia tak faham tentang tabung PTN. Saya bagi tahu dengan dia, saya ni Hasan Abdul Razak. Nama betul Abdul Rahman Abdul Razak. Belajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Tengas. Mengambil peperiksaan ketika darjah 4 tahun 1961 di Sekolah Sendang Pusat. Kelayakan untuk masuk specialty class SMC. Berjaya mendapat student terbaik dan kemudian diangkat untuk belajar di sekolah menengah di Bandar Baru, SMC 1 dan SMC 2. Waktu saya belajar, kesemuanya percuma. Pakaian saya percuma, beg sekolah saya percuma, termasuk kasut sekolah percuma, buku sekolah percuma. Bahasa menerus buku, kita suruh buku. Orang zaman terus buku sekolah percuma, asrama percuma, makan minum percuma, dan disediakan lagi kepada saya RM1 satu hari. Tahun 1961 RM1 sehari. Sedangkan nasi lemak pada waktu ada 5 sen. 5 sen nasi lemak, 5 duit saja nasi lemak pada waktu itu. Kenapa di zaman ketika Tengku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri, apa yang termaktub di dalam perlembagaan? Di antara hak keistimewaan orang Melayu itu ialah hak beasiswa. Dan hak beasiswa ini sudah dinafikan oleh kerajaan Barisan Nasional yang ada sekarang. Kita perlu memahami kenapa perlu ada PTN. Sebab adanya PTN ini kerana ada Institut Pengajian Tinggi Swasta. Sebagai anggota pemuda yang boleh buat research, cari siapa punya IPTS ini. Kalau yang di Hulu Kelang, Langkat, IPTS itu adalah milik punya MCA yang dahulunya terkenal dengan Kolej Tuanku Abdul Rahman, yang senantiasa meminta diiktiraf sijil mereka. Ada lagi gerakan yang buat Institut Pengajian Tinggi Swasta, MAC, juga ada universiti dia. Dan kroni pimpinan UMNO, ramai tak tahu yang ini. Kroni pimpinan UMNO ada kolej swasta. Bagaimana kolej swasta ini boleh hidup?
satu soalan, satu tanda tanya yang sangat besar. Hidupnya kolej swasta ini ialah dengan tertubuhnya perbadanan yang disebut sebagai PT-PTN. Bukan tujuan untuk bantu orang Melayu, tapi tujuannya untuk membantu tokoh-tokoh korporat yang terdiri daripada komponen Barisan Nasional. Sebagai anggota pemuda sudah tentu boleh buat research, cari tengok berapa kolej yang ada, anak siapa yang terlibat, cek tengok anak bekas Perdana Menteri, tengok anak Perdana Menteri, keluarga Perdana Menteri, keluarga Menteri Pendidikan, Menteri Pelajaran. Bagaimana kolej ini boleh tumbuh dan bagaimana kolej ini boleh menyambung survival dia. Tak lain dan tak bukan kalau tabung PT-PTN. Sebab itu bila kita cadangkan orang UMNO di kampung, dia tak tahu salam sepak, dia tak tahu. Yang untungnya UMNO yang berada di pusat, pemimpin UMNO, menteri UMNO yang untung, UMNO di bawah tak tahu apa. Termasuk pengusaha yang datang rumah saya. Saya katakan, hang tahu hanya setakat hak darjah 1 sampai darjah 6. Lebih pada darjah 6, hang tak tahu. Bak politik, hang tak tahu. Bak negara, tak tahu. Bak ekonomi, hang tak tahu. Sebab tu orang cakap macam dia, mati balik dah. Tak guna duduk di rumah tu. Dia pun tak banyak cakap, balik nyong-nyong-nyong gitu. Tu hak bencin pengusaha, mainlah ke depan dengan Hasan Razak. Hasan Razak orang politik. Dari segi ilmu yang ada, ilmu penyiasatan yang ada, sebagai seorang investigator di dalam Angkatan Tentera Darat, itu saja. Tapi kita memahami tentang perjalanan politik itu di antara yang kita minta. Sebab itulah apabila kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang sekarang ini sangat-sangat bimbang dengan kebangkitan rakyat, maka kebangkitan rakyat ini perlu disokong oleh Dewan Pemuda, sama ada di peringkat negeri Pulau Pinang atau negeri-negeri yang ada dalam Semenanjung dan juga di sebelah Sabah dan juga Sarawak. Sekiranya kebangkitan rakyat ini kita pandai terjemah dan kita pandai mengambil kesempatan, bila kita buat contohnya bersih 3, tujuannya kita minta supaya senarai daftar pemilih dibuat pemutihan, supaya yang ada di dalam daftar pemilih itu memang benar pemilih. Tak perlu ada orang luar, orang asing. Untuk apa kita beri kepada dia kerakyatan? Untuk apa kita beri kepada dia kad pengenalan? Sedangkan dia bukan orang dalam negara kita. Contoh Myanmar, dia negara Myanmar, dia ada negara. Contoh lagi Nepal, dia ada negara. Contoh lagi Indonesia, dia ada negara. Kita contoh lagi Pakistan, India, dia ada negara. Bila kita tengok, kita buat kajian, kita dapati kad pengenalan yang diberi, juga nama yang ada dalam senarai pemilih, didapati mereka yang tidak ada kod negeri. Tuan-tuan ada kod negeri sendiri, yaitu 07 dan 35 orang satu lagi. Kod negeri Pulau Pinang 7 dan 35, itu kod negeri Pulau Pinang. Kod rakyat asing yang diberi, contohnya dia duduk di Kelang Lama, tetapi dia lahir di Singapura. Kod dia dalam saudara pemilih kod 71, lahir di Singapura, lahir di luar negeri, di Indonesia, di Myanmar, di Pakistan, di India, di lain-lain, kod dia 71. Tetapi oleh karena ada niat untuk menipu, kalau bagi saya buat siasatan, saya kata sudah ada niat untuk menipu. Apa niatnya? Di mana dalam
Pulau Pinang 07, kalau Perak 08. Tiba-tiba tidak ada kod negeri. Itu menunjukkan bahwa SPR ada perancangan dengan pihak Jabatan Pendaftaran. Pihak Jabatan Pendaftaran dia ada perancangan dengan menteri dia. Semua ada perancangan. Apa-apa hal pun kita letak perancangan ini ialah kepada pengurusi, kepada Presiden UMNO yang menjadi Perdana Menteri. Setelah kita lihat, kalau berlaku pilihan raya dengan tak dibuat pembersihan terlebih dahulu atau pemutihan terlebih dahulu, apa arti pilihan raya? Yang kedua, kita turun minta supaya media bebas. Media mesti bebas. Kalau dia lapor persidangan Agung UMNO, dia kena lapor juga Muktamar Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang. Kalau di sana dia boleh buat secara langsung, di sini juga dia boleh buat secara langsung. Sebab RTM bukan milik punya mereka yang berkuasa, tetapi ia adalah milik rakyat. Maka kena bagi peluang untuk kita memberi tawaran-tawaran kita kepada rakyat, supaya rakyat dapat memahami. Di samping kita juga akan membentang segala penyelewengan, sama ada penyelewengan dari sudut keuangan, penyelewengan dari sudut pentadbiran. Semua hal ini kita akan bentang. Setelah semua rakyat dalam negara ini dengar, di semua pihak dia rakyat dengar, pihak kita rakyat dengar, hari pembuangan undi tak perlu lagi ada pondok panas. Hari pembuangan undi tak perlu lagi ada bendera, tak perlu lagi ada poster. Kalau dalam tempoh kempen pilihan raya itu 1 bulan, sebulan kita bercakap dalam media, sebulan dia bercakap dalam media. Serahlah hari pembuangan undi itu kepada rakyat. Rakyat pandai buat pilihan. Karena rakyat yang ada pada hari ini bukan rakyat yang buta huruf, rakyat yang jelek huruf. Bukan rakyat ke-50-an. Rakyat sekarang ini paling rendah dia punya pendidikan dia ialah sijil pelajaran Malaysia, paling rendah. Sebab itu kita tengok tahap akademik yang ada kepada rakyat, terutama yang berhimpun di Habib Bersih, terdiri daripada mereka yang berbagai-bagai latar belakang. Ada profesional, lawyer ada ahli akademik. Ahli akademik contoh macam Profesor Aziz Bari, seorang tokoh akademik bersyarah dalam bidang undang-undang, yang ditorture oleh polis, yang bawahan, yang pangkat constable, lance corporal, tak kenal siapa Aziz Bari. Bila Aziz Bari tanya undang-undang apa yang kamu pakai, masing-masing tercengang. Bicari pegawai nak tanya undang-undang apa yang kamu pakai. Dia tanya yang kamu pukul orang itu undang-undang apa? Yang kamu tangkap saya ni apa cas dia? Kamu kena beritahu kamu tangkap aku apa cas dia? Kamu kena beritahu. Rupa-rupanya polis yang pangkat corporal, constable tak tahu dalam hati. Kata bodoh mungkin dia marah, kata tak tahu mungkin dia tak marah. Mungkin dia tak tahu. Sepatutnya sebagai seorang anggota polis, dia kena tahu undang-undang apa yang dia nak pakai. Tuan-tuan dan puan-puan, tersebut pasal ada orang telefon dengan saya, dia nak hadir tengok persidangan Muslimat, nak tengok persidangan Muktamar Dewan Pemuda. Mungkin kalau cukup Muslimat datang, nak tengok macam mana perjalanannya. Maka inilah yang saya sebut tadi, disebut wa innama yunsarul muslimun ala aduwwihim. Hanya saja kemenangan yang dicapai oleh orang Islam ketika berdepan dengan musuh kita disebabkan karena musuh melakukan maksiat. Tidakkah menyeleweng harta
satu maksiat. Menipu rakyat dengan menggunakan rakyat asing untuk mendapat kuasa. Menggunakan radio televisyen yang sememangnya untuk mereka tanpa diberi kebebasan untuk parti-parti yang lain. Semuanya ini adalah merupakan maksiat. Apabila kita melihat maksiat-maksiat yang seperti ini, 250 juta yang diberi kepada Datuk Sarilah untuk tujuan ternakan lembu, National Feedlot Corporation NFC, sepatutnya diberi kepada kerajaan Kedah. Saya salah seorang ahli anggota penggarap kepada syarikat kumpulan ladang yang kita bela lembu di negeri Kedah. Keuntungannya cukup hebat. Kita ambil daripada Indonesia, kita ambil daripada Thailand, daripada Burma, dan kita berjaya menjual setiap tahun. Dan keuntungan yang diperolehi daripada projek lembu ini dengan bermodalkan sekitar antara 2 ke 3 juta, tapi keuntungannya hampir sama banyak. Modal 3 juta, untung 3 juta, sama banyak. Yang inilah yang kita bagi kepada setiap parlimen setiap kali Hari Raya Haji secara percuma kepada setiap parlimen. Kita ada 15 parlimen di negeri Kedah. Kita beri satu parlimen 7 ekor secara percuma untuk projek korban Hari Raya Korban. Sepatutnya duit itu diberi kepada kita, tetapi rakyat tadi pandang, syarikat yang membuat keuntungan untuk kebaikan rakyat tadi pandang diberi kepada orang lain dengan harapan orang yang tak ada pengalaman diboleh bela lembu, tetapi bukan lembu yang dia bela. Tiba-tiba ada kondominium, tiba-tiba ada supermarket, uang yang diberi dengan tujuan untuk ternakan lembu secara komersial, secara besar-besaran, untuk membolehkan rakyat menumpang sama dengan proyek tersebut dan juga dengan keuangan yang begitu banyak, 250 juta. Kemana pergi uang rakyat? Harus disoal oleh setiap rakyat, setiap pengundi. Maka pengundi yang memahami sebagai satu penyelewengan, maka pengundi tidak akan memberi sokongan kepada UMNO Barisan Nasional. Maka dengan sebab itulah BN bimbang dalam pilihan raya. Bunyi katanya bubar 10 Mei. Hari ini 6, malam 4 hari lagi. Saya yakin dia tak bubar. Melihat kepada kebangkitan rakyat, dia tak akan bubar. Dia akan cari lagi, cari dari jalan bagaimana dia boleh menipu rakyat supaya kuasa dia peroleh. Andai kata masih belum lagi bersih daftar pemilih, media masih lagi belum bebas, jaminan kepada celup jari masih belum tentu, maka saya yakin rakyat yang ada ini sanggup untuk keluar buat kali yang keempatnya, yaitu bersih 4. Kali ini bukan tujuan hanya nak minta SPR, minta Perdana Menteri itu turun daripada takhta. Itu cara. Itu harapan kita. Apa arti hidup kalau anak cucu kita yang akan datang ni mampus? Apa? Masa depan sebaiknya anak cucu kita tidak ada jaminan. Apa arti kita hidup? Tak ada makna kita hidup. Oleh itu turun ke jalan raya adalah lebih baik daripada pilihan raya. Berani atau tidak? Berani atau tidak? Ini yang kita harapkan kepada Dewan Pemuda. Kalau Dewan Pemuda sanggup turun, kita tahu risiko ni, kita tahu. Ada di antara mereka yang dibawa, yang ditembak dengan gas pembedah mata. Saya pun kena gas pembedah mata. Tapi di kalangan kita banyak kan berbekalkan dengan garam. Garam tak cukup, tuan-tuan. Yang paling baik sekali ialah limau lemon. Limau lemon. Sebiji atau 2 biji perak saja di tolak good morning. Kena tembak boleh berjalan dalam gas
tutup mulut dan hidung, bernapas, insya